What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua komen-komen menarik yang terpilih yang telah dikongsikan oleh korang kepada aku dalam video chapter review 1071 yang lepas. So please stay tune sehingga ke penghujung video kerana mungkin komen tersebut datangnya daripada korang sendiri, dan sekiranya korang ada komen yang lebih menarik untuk dikongsikan pada masa yang akan datang, feel free to drop your comment down below. Okay? Tapi sebelum tu aku nak minta jasa baik korang untuk mendoakan bapa saudara kepada nakama kita, iaitu Itik Thailand Din. Tak tahu nama sebenar dia apa. Dia bagi tahu, Bang Kimi, doakan bapa saudara saya yang baru meninggal pagi tadi kena serangan jantung, moga arwah dicucuri rahmat. Ni komen dari 7 hari yang lepas lah. Jom kita sedekahkan Al-Fatihah kepada bapa saudara nakama kita. Al-Fatihah. Alright, so tanpa berlengah lagi, jom kita proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikozo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya patuh. Firstly, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muhammad Zul Azmi dengan komennya. Terima kasih dengan donationnya sebanyak RM3. Thank you Zul, selalu bagi donation. Semoga Allah memudahkan segala urusan awak dunia dan akhirat. Dan kepada korang yang suka dengan konten chapter review aku, the way I deliver the chapter, dan rasa I deserve some appreciation, bolehlah contribute seberapa yang korang ada. RM3 pun aku terima, insyaAllah. Thank you so much gang. Kemudian komen seterusnya datang daripada Bro Daus. Dia cakap, aku tertarik part siapa yang akan tolong Vegapunk untuk lengahkan CP0. And my opinion, yang pertama, Dragon from Revolutionary Army. Opinion ini kurang sikit sebab Dragon mau tu cari and selamatkan Kuma. Yang kedua, Jaguar di Saul dan para Elbaf. Vegapunk mungkin pernah tolong Pulau Elbaf dengan teknologi sains, so kiranya balas budi lah ni. So dari opinion aku, yang kedua itu mungkin Kid and Luffy bakal bertemu kembali di Elbaf. Alright, komen yang seterusnya pula datang daripada Syazwan Aziz. Terbaiklah monyet Gap berdiri bulu roma bila dengar Pak rela dia pergi hadap Yonko seorang-seorang demi anak didik. Memang terharu. Tapi aku rasa dia akan bergabung dengan Lanun di Law untuk lawan Blackbeard. Alright, first of all, untuk komen Syazwan Aziz ni, Alhamdulillah akhirnya, tapi still belum terjadi lagi lah benda yang aku harapkan, which is yang aku beritahu sebelum ini. Aku tak nak Law kalah dan aku tak nak Blackbeard kalah. Alasannya sebab Blackbeard ni Yonko kan, so tak syok lah kalau dia kalah awal-awal sebab dia Yonko kot kan. Macam Law pula aku tak nak dia kalah juga sebab kita tahu Blackbeard ni bila dia kalahkan orang, biasanya dia akan ambil devil fruit orang tersebut. Tapi cumanya itulah, mungkin untuk Law ni special case kot, which is Blackbeard tidak akan membunuh Law untuk mengambil buah iblis Law itu, dan Blackbeard hanya memanipulasi Law untuk menyertai Blackbeard Pirates. Tapi benda tu susah untuk berlaku lah kan. Jadi aku harap ada pihak yang ketiga yang masuk campur dalam perlawanan mereka itu, dan sekarang nampak gayanya Gap menjurus ke arah itu. Nampak gayanya macam Gap yang akan mengganggu perlawanan mereka ini. Tapi cumanya kalau kita tengok balik, Blackbeard dan Law berlawan dekat Winner Island, manakala Gap pula menuju ke Hachinosu. So benda tu tak seiring lah kan. Kalau kata Law menang lawan Blackbeard yang merupakan benda yang aku tak suka, maka Law akan teruskan dengan route dia. Manakala kalau Blackbeard menang pula, which is benda yang aku tak suka juga, maka besar kemungkinan Blackbeard akan pulang ke Hachinosu. Tapi aku tak tahu jugalah sebab Blackbeard ni nampak gayanya dah mulakan gerakan dia. So kat situ pun jadi macam konflik juga sebab Gap kata dia nak pergi ke Hachinosu sedangkan Blackbeard dekat Winner Island. Blackbeard pula kita tak tahu sama ada dia akan pulang ke Hachinosu ataupun akan ke tempat yang lain pula. Yelah, sebab sebelum ni dia dah pergi serang Amazon Lily. Takut lepas ni dia nak pergi ke tempat lain lah pula kan, memandangkan dia telah pun memulakan gerakan dia. Jadi sekiranya Blackbeard tidak pulang ke markas dia semula, maka Gap akan memperolehi easy win lah untuk menyelamatkan Kobe dekat Hachinosu tanpa ada pertumpahan darah yang berlaku. Sangat menarik komen daripada Syazwan Aziz ini. Kalau korang ada pendapat yang berbeza dengan pendapat tersebut, boleh kongsikan bersama. Alright, komen yang seterusnya pula datangnya daripada Musang Tak Kuat. Dia macam ni, episod kali ni Oda nak beritahu pada kita yang dia nak buat puak-puak CP0 sampaikan dekat pemerintah betapa besar dan jarak kekuatan Luffy dan kru-kru. Sebab masa dekat Onigashima, dia orang tak nampak dan tak tahu, cuma dengar sahaja. Sebab tu Oda buat episod kali ini.
ini. Tak perlu kekuatan penuh atau haki melebih, cukup bermain-main dengan CP0 sudah memadai dia orang nilai kekuatan Yonko baru macam mana. So jangan pelik kenapa Luffy dan aku rasa Zoro pun akan bermain-main, sebab dia orang dah hadap orang-orang yang lebih kuat lagi. Untuk kali ni Oda nak buat episod lebih jelas layaknya Luffy memegang nama Yonko itu. So lepas ni puak pemerintah tak akan sesuka hati untuk menyerang Luffy dengan kekuatan yang mereka tahu jaraknya amat-amat jauh. Aku suka komen Musang tak kuat ni. Cumanya in my point of view, Luffy is being Luffy lah. Cumanya bila dia awakening tu masuk gear 5, dia dah jadi haruk sikit lah kan. Sebab tu dia main-main lebih. Tapi untuk Zoro ni aku expect dia akan one shot Kaku begitu sahaja. Dan aku expect jugalah yang Kaku mampu untuk awaken Devil Fruit dia macam si Lucci tu. Cumanya aku harap Zoro akan one shot si Kaku ni, sebab Zoro ni jenis yang serius dan bukannya main-main macam si Luffy tu. Dan benda ni akan menguatkan lagi lah hujah Musang tak kuat ni, which is world government akan lebih nampak yang Luffy itu selayaknya bergelar seorang Yonko, dan world government akan lebih awas untuk berhadapan dengan Luffy ini ataupun Mugiwara Pirates ini. Perkara ini akan memberi sedikit tamparan kepada world government bahawa untuk berhadapan dengan Luffy dan nakamanya, world government memerlukan persediaan yang rapi seperti mana mereka nak berhadapan dengan Whitebeard, Kaido, Big Mom dan juga Shanks. Alright, komen yang seterusnya pula datangnya daripada Zarul Idham. Punyalah teori Luffy yang pergi Elbaf lepas Wano, hujung-hujung Kid yang pergi. Itulah kan, kita punya berteori yang Luffy akan pergi ke Elbaf lah. Last sekali Kid yang pergi ke Elbaf. Aku sebelum ni pernah berteori yang Luffy tak akan pergi ke Elbaf, tapi aku tak ingat video yang mana satu yang aku cakap tu. Bukan apa, sebab kita boleh tengok perangkap Odanism yang mana selepas banyak dia explain pasal Elbaf dan ramai orang mula kaitkan Luffy dengan Elbaf, Oda pun twist. Jadi Kid pula yang ke sana. Cumanya itulah, tak tahu lepas ni Luffy akan pergi ke tidak ke Elbaf tu, tapi aku masih stick dengan opinion aku bahawa Luffy tidak akan pergi ke Elbaf, kerana dekat Elbaf tu kan ada banyak juga rahsia yang berkaitan dengan sejarah dunia yang Luffy tak suka dan Luffy tak nak tahu kan. Jadi aku haraplah yang Luffy takkan pergi ke Elbaf. Komen yang seterusnya pula datangnya daripada Jack Hunter. Garp diganti oleh Kobe, Dragon diganti oleh Sabo, Dragon juga diganti oleh Luffy, Mihawk diganti oleh Zoro. Yang lama akan pergi, yang baru pengganti. Era baru tiada resist lagi. Setiap wilayah One Piece di bawah kekuasaan Mugiwara Pirates, aman, damai, tenteram, all be control. Si King race di mana manusia boleh makan sepuas-puasnya. Bagi aku pula, Luffy bukanlah menggantikan Dragon, akan tetapi dia akan menggantikan Shanks, seperti mana yang aku bagi tahu sebelum ni. Seperti mana yang berlaku kepada Sasuke dan Itachi, yang mana sebelum ni Sasuke ingat Itachi ni jahat sebab dia bunuh semua klan Uchiha, tapi rupa-rupanya Itachi nak menghentikan coup d'etat yang akan berlaku. Macam tu jugalah dengan Shanks ni bagi aku. Maksud aku, sepanjang 25 tahun ni kita nampak yang Shanks ni baik dan sanggup buat apa-apa sahaja demi Luffy, even dalam movie Red pun kan. Tapi aku harap nanti akan berlakunya plot twist yang mana Shanks akan melakukan satu kejahatan yang besar yang akan memicu kemarahan Luffy, dan Luffy lah yang akan menghabiskan Shanks dengan tangannya sendiri. Namun pada akhirnya Luffy tahu yang Shanks sebenarnya melakukan kejahatan tersebut disebabkan oleh perkara yang tersirat, yang sebenarnya benda tu baik, yang mungkin adalah satu tugasan peninggalan Roger kepada Shanks dan membuatkan Luffy menyesal membunuh Shanks. Aku kunci teori aku ini yang mengatakan bahawa suatu hari nanti Shanks akan mati. So pada aku, Luffy akan menggantikan Shanks. Alright, komen yang seterusnya pula daripada Nobi Trader. Angkatan Laut dah huru-hara, Akainu tak arahkan Kizaru pergi ke Egghead. Kizaru pandai-pandai je pergi. Lepas tu Garp pun tak ikut arahan Kizaru. Yang lagi tak boleh diterima si Lucci, yang lucu tu pun berani ingkar arahan Akainu. Alamak. Alright, komen yang seterusnya pula datangnya daripada Majalah Kampung. Minit ke-9, Bro Kimi Rap God. Rap God saja je aku baca cepat-cepat, tak nak kasih bosan kan. But I take it brother. Mana tahu satu hari nanti boleh jadi rapper sekebelak kan. Dan komen yang terakhir datangnya daripada Muhammad Fudzami. Rasa-rasa yang terdekat ataupun pernah membantu Luffy akan mati. The end, Luffy will be very angry dan hujung cerita akan ditunjukkan peringatan kepada mereka yang mati. Yes brother, inilah yang aku maksudkan tadi, which is aku kuat merasakan yang Shanks akan mati with the reason yang aku bagi tadi, triggering Luffy ultimate anger and perhaps will unlock new ability in Luffy fighting arsenal. Yes, memang Luffy dah cakap gear 5-nya adalah kemuncak tahap kekuatan dia, but ini cerita Oda. Dia bebas untuk berkarya dan aku rasa orang sejenis Oda will have so much more under his sleeve for Luffy power. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi